Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung belajar iaitu subtopik yang kedua, operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okay, jadi kali ini kita akan fokus kepada operasi penambahan dan penolakan integer. Objektif pembelajaran pada akhir sesi pembelajaran, para murid haruslah dapat menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya, membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Okay, ini adalah garis nombor yang kita telah belajar pada minggu lepas. Okey, ada penambahan di nota dekat sini, iaitu kalau jika semua pelajar dapat lihat, jika kita ingin melakukan operasi penambahan dan penolakan, ada pergerakan pada garis nombor, iaitu jika kita ingin tambah, kita perlu melakukan pergerakan ke kanan. Jika kita ingin melakukan operasi tolak, pergerakannya adalah ke kiri. Okey, seperti yang tertera pada nota di atas. Okey, sebelum kita lihat contoh, ini adalah tips bagaimana kita memudahkan jalan kerja kita menggunakan garis nombor ataupun tanpa menggunakan garis nombor. Okey, jika kita lihat di sini, jika ia melibatkan operasi tambah dan tandaan yang sama dengan operasi tersebut, iaitu kalau kita lihat sini tambah dan positif dia adalah sama, maka kita gabungkan dia menjadi operasi tambah. Okey, kita lihat yang di bawah pula, yang sama yang mana, iaitu yang paling akhir sekali, iaitu ia melibatkan tandaan operasi tolak dan tandaan negatif. Jadi ia adalah sama, kategori sama, maka kita gabungkan dia menjadi positif. Okey. Sekarang kita lihat tandaan dan operasi yang berbeza. Contohnya, operasi tambah nombor negatif, maka kita tukar, gabungkan dia menjadi tolak. Okey. Dan seterusnya, kita tolak apa-apa nombor positif, dia akan menjadi tolak. Jadi kesimpulannya, jika operasi itu sama, dia akan jadi tambah. Operasi dan tandaan yang berbeza, maka kita gabungkan dia menjadi tolak. Okey, kita lihat contoh ya. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 8, iaitu contoh A, 8 tambah positif 3. Macam mana kita ingin buat penyelesaian masalah, iaitu kita ambil soalan dia 8. Okey, oleh kerana ia melibatkan tandaan yang sama, iaitu tambah dan positif. Okey, rujuk nota tambah dan positif, kita gabungkan dia menjadi tambah. So 8 tambah 3. Okey, macam mana kita ingin tunjuk jalan kerja pada garis nombor? Okey, disebabkan ia adalah operasi tambah, pergerakannya adalah ke sebelah kanan, maka kita letak nombor tu kat sini, ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Okey, so kita letak nombor 9, 10, 11. Okey, so 8 tambah 3 bersamaan 11, iaitu positif 11. Okey, cikgu yakin yang ini semua orang faham dan memang dah tahu cara kira. Okey, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, ada kesilapan sikit dekat situ. Sepatutnya ni soalan B ya. Okey, 5 tambah negatif 2. Okey, kita lihat tandaannya adalah berbeza. Okey, berbeza, jadi tambah negatif 2. Bila kita gabungkan, dia akan jadi tolak. Jadi 5 tolak 2. Macam mana kita nak tunjuk? Okay, disebabkan tolak pergerakannya adalah ke sebelah kiri, maka kita letak nombor tu ke kanan sikit lah. Okey, dua langkah ke kiri. 1, 2.
So ini 4, sini 3. So jawapan dia 3. Okey, ini pun cikgu yakin ramai faham. Okey, kita lihat contoh seterusnya, iaitu soalan C. Okey, ada kesilapan juga. Okey, 2 tolak tambah 4. Macam mana kita nak selesaikan? 2, kita gabungkan operasi tolak dan positif. Okey, disebabkan tandaan berbeza, maka dia akan jadi tolak. Okey, macam mana kita nak tunjuk tolak ke kiri? So kita letak nombor kat sini. 4 ke kiri. 1, 2, 3, 4. Okey, so kita letak nombor 1, kosong, negatif 1, negatif 2. So 2 tolak 4 bersamaan negatif 2. Okey. Jadi perhatikan betul-betul, tengok macam mana jalan kira. Yang penting ingat tips. Okey, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, ni soalan D ya. Soalan D, negatif 1 tolak negatif 4. So tandaan yang sama kita gabungkan jadi positif. Okey, so senang saja, ambil negatif 1 disebabkan dia pergerakan ke arah kanan sebab tambah kan. So kita letak sini lah, negatif 1. 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4. So kita letak nombor. Sini kosong, sini 1, 2, 3. So negatif 1 tambah 4 sama dengan 3, iaitu positif 3. Okey, jadi senang saja. Kalau ikut tips dan cara yang cikgu tunjuk ni, cikgu yakin semua boleh jawab dengan betul soalannya. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita ingin membuat pengiraan tanpa garis nombor. Ni kalau kita nak congak lah, kita tak nak guna garis nombor. Okey, kita guna konsep hutang ya. Okey, ini soalan B. 5 tambah negatif 2. Okey, konsep ni adalah kalau nombor tu adalah positif, maka kita anggap kita ada duit sebanyak jumlah itu. Dan tandaan negatif bermaksud kita berhutang. Okey, so 5 okey, disebabkan tak ada apa-apa tandaan, kita anggap dia positif lah. Okey, so maksudnya kita ada duit RM5. Okey, sekarang kita nak combinekan dia punya simbol macam tadilah. Tambah dengan negatif ni kita nak gabungkan dia. Disebabkan tandaan yang berbeza, maka kita kena buat gabungkan dia akan jadi tolak. Okey, 2. Okey, macam mana konsep hutang ni? Maksudnya kita ada duit RM5, tetapi kita berhutang RM2 dan kita dah bayar lah RM2 tu, maka kita ada hutang lagi ke tak? Jadi bila selesai berapa baki yang kita ada. Jadi kita tengok konsep dekat sini. Okey, yang tanda positif di belah kanan ni adalah bermaksud kita berapa jumlah yang duit yang kita ada. Kemudian okey, so sekarang kita tengok, kita ada duit RM5, kita hutang RM2. Jadi kita pun bayar. Yang ni selesai, yang ni pun selesai. Jadi berapa baki yang ada? Baki yang ada adalah 3. So 5 sama juga macam tadi, tolak 2 bersamaan 3. Okey, ini konsep hutang dan bayar lah. Okey, kemudian kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, ni soalan C Okey, 2 tolak tambah 4 sama macam tadi. Kita perlu gabungkan dia dulu. 2 disebabkan tandaan yang berbeza, dia akan jadi tolak 4.
Okey. Bermaksud nombor 2 tak ada apa-apa tanda, bermaksud positif lah. Bermaksud kita ada duit RM2 tapi kita berhutang sebanyak RM4. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, ini bermaksud duit yang kita ada. Ini hutang. Jadi, so kita cancel je nilai ni yang sama ni. So berapa tinggal? Hutang lagi negatif 2. So kita hutang 2 lagi. So bermaksud negatif 2. Okey. Ini konsep hutang lah. Jadi kalau kita nak tengok positif 2 tolak 4, jadi jawapan dia adalah negatif 2. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Ini soalan D Soalan D. Okey, apa maksud dia kat sini? Okey, negatif 1 bermaksud kita ada hutang RM1. Okey, tolak dan negatif kita gabungkan, dia akan jadi positif ataupun tambah 4. Okey, bermaksud kita hutang RM1, kita ada duit RM4. So ni hutang, ini duit yang kita ada. Okey, jadi kita tolak yang ni, cancelkan. So ini adalah baki dia lah. So jawapan dia adalah positif 3. Okey. Okey, itu sahaja untuk operasi tambah dan tolak. Harap semua murid dapat faham dan buat latihan yang cikgu akan bagi sekejap lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.